Datuk Yang Dipertua, Hormat Pasir Mas. Okey. Terima kasih Datuk, terima kasih Menteri. Saya tertarik dengan apa yang telah diterangkan sejak tadi, dan saya kaitkan sedikit dengan kursus tabung haji. Bagi saya sendiri, sebenarnya saya berpuas hati dengan perjalanan kursus sepanjang yang telah dilakukan oleh pihak berkenaan tabung haji kepada peserta-peserta. Tinggal lagi saya lihat kepada barangkali isi ataupun medium kursus itu sendiri perlu diperbanyak dan pertingkatkan sedikit dengan mengambil masa yang begitu banyak daripada awal. Jangan 5-6 bulan dengan haji baru kita mulakan kursus. Kalau dapat Datuk, kursus ini dibuat seawal-awalnya, dan mukaddimah kursus itu ditekankan kepada pengenalan Islam. Saya tidak nampak di situ ditekankan kepada pengenalan Islam, kasih sayang kepada Islam dulu sebelum daripada masuk kepada haji. Kerana kadang-kadang orang kita dia tahu haji, tetapi Islam itu sendiri dia belum lagi, walaupun dia menganut Islam. Ada barangkali kerana dia masa belajar ke ataupun apa ke, dia tertinggal, dia pergi haji dalam keadaan dia tidak mengenali sepenuhnya tentang Islam, mahul Islam. Saya rasa kalau buku kursus itu diambil, lima helai misalnya, terangkan dulu tentang Islam, tentang akidah, kemudian baru masuk tentang haji. Kadang-kadang begini Datuk, bila dia sudah tawaf, sudah sa'i, sudah segala-galanya dengan tawaf wida, dia balik, sampai saja di Judah Datuk, dia buang kain dia buang apa dia, tudung dia buang. Artinya dia kenal haji tapi dia tak kenal Islam. Sama juga dia kenal semayang tetapi dia tak kenal Islam. Dia semayang tapi Islam dia tak kenal. Ini masalah juga. Sampai dia di Judah, dia buang semuanya, tudung dia bagi laki-laki pun lebih kurang, bagi perempuan saya tengok lebih lagi. Karena itulah saya rasa kursus ini mesti dimantapkan dengan tasawur al-Islami pertama sekali, kemudian masuklah bahaji yang kedua Datuk. Saya mengucap terima kasih waktu saya pergi haji 2 tahun lepas. Walaupun saya daripada parti pembangkang, saya diminta juga untuk memberi ceramah di Mina. Saya bagi tahu, saya kata dia tak apa Ustaz, contohnya ada beberapa peraturan, saya patuh pada peraturan itu. Cukup ya sekian, saya nak kompon balik. Jadi seboleh-bolehnya tabung haji mengambil kesempatan daripada senarai-senarai yang hujjah itu. Mereka dapat senarai-senarai ini kalangan ustaz-ustaz profesional, kalangan orang-orang yang daripada universiti dan sebagainya, ambil dia dan bagi dia ceramah dengan panduan-panduan tertentu masa mereka berada di Mina. Kerana di waktu itulah sebenarnya untuk melahirkan rasa sedar, rasa insaf dengan orang-orang yang tertentu yang sudah kita kenal pasti daripada senarai-senarai yang ada di tangan kita. Jadi kalau Datuk buat sedemikian, saya rasa itu lebih indah dan lebih wajar kepada jemaah haji kita yang mereka guna duit begitu banyak untuk mengikuti sehingga haji mereka sempurna. Terima kasih Datuk. Hari yang berhormat kepada Pasir Mas yang telah mencadangkan 2 perkara, iaitu pengenalan Islam, dimasuk juga dalam modul kursus haji, sertanya diberi peluang kepada penceramah-penceramah jemputan semasa mereka berada di Mina dan di Tanah Suci. Ya. Jadi respon saya terhadap yang pertama, saya tak boleh saya rasa adakan daripada awal lah, maknanya sebab apa kursus tabung haji ini biasanya bagi mereka yang telah pun, nanti sekejap saya kerabikan dulu ini kursus tabung haji yang kita sediakan untuk ibadah haji saja. Kalau banyakkan sekarang ni ada yang kritik juga, katanya 2 jam boleh selesai makna kursus tabung haji, tapi yang kalau tambah banyak lagi saya rasa 2 minggu 2 bulan tak boleh selesai. Jadi poin saya tak pergi kepada yang kata 2 jam ke kursus haji. Saya menganggap bahawa kita perlu fokus dalam kursus itu kepada ibadah haji sahaja. Sebab tanggungjawab mendidik itu bukan masa mengerjakan haji itu saja. Masa lain juga adalah banyak institusi-institusi adalah bertanggungjawab untuk mendidik masyarakat. Ya, kalau di sekolah, zaman sekolahnya sekolah menengah, kemudian tempat kerja,
dan sebagainya. Banyak institusi yang perlu memainkan peranan. Jadi masa yang terhad apabila dipilih, baru kita mulakan dengan kursus tadi. Mereka yang ada potensi untuk mengerjakan haji, kita adakan kursus, jadi mereka ikut. Jadi kalau daripada awal lagi belum tahu ada potensi ke, ada dapat ke nak jadi bakal calon jemaah haji. Jadi sebab itulah kita merasakan bahawa masa yang diperuntukkan itu sudah hampir dengan pemilihan, maka kita beri peluang kepada kursus di peringkat daerah, kemudian di peringkat di peringkat mukim, kemudian di peringkat daerah, kemudian yang kemuncaknya ialah di peringkat perdana, iaitu negeri-negeri kita adakan kursus perdana jemaah haji. Jadi saya rasa kalau nak tambah lagi kurikulum itu kena kita siasat dululah, mana dari segi boleh ataupun tidak melaksanakannya. Yang kedua, di Mina, saya begini sikit saja, nak selesaikan dulu yang ini. Di Mina saya tidak mau memberi ruang yang begitu luas, sebab menurut kaedah di Saudi, apabila kita berada untuk mengerjakan haji, kita fokus kepada ibadah haji saja, jangan duk sibuk lagi benda-benda lain, soal ekonomi Islam, soal pemerintahan Islam dan sebagainya, itu kemudian. Itu kita fokuskan di situ aja. Tak bolehlah kita nak kecamukkan fikiran jemaah haji kita dengan menimbulkan maknanya isu-isu yang lain daripada apa yang kita fokuskan. Pengalaman saya ikut dengan Saudi, iaitu dengan Rabita. Jadi dia fokus betul-betul, maknanya cara macam mana fadilat untuk mengerjakan ibadah haji sebelum pergi ke Arafah, kemudian di Muzdalifah, di Mina. Jadi pendetailan itu adalah sangat mustahak. Jadi kalau kita pilih penceramah bebas tadi, takut dia lanyak saja, ikut sedap dia saja. Jadi ini yang kita bimbangkan, ya. Jadi saya rasa okeylah. Jadi boleh dipertikaikan lah. Saya rasa tak apa, kita boleh pertikaikan. Baik, saya nak berbetul sikit, Datuk. Maksud saya pun bukan jawapan menteri itu cukuplah, lengkap. Maksud saya pun bukan begitu, Datuk. Karena itu saya katakan bahawa disiplin ataupun syarat-syarat tertentu yang saya katakan tadi, di mana penceramah macam itu bukan kita mengambil semua penceramah dan semua tajuk-tajuk yang kita benarkan. Misalnya kita kata ruh haji, kadang-kadang kita ingat orang kita pergi haji, tapi ruh haji tidak ada. Ruh semangat, bagaimana contoh Datuk yang ketua, contoh yang paling besar, misalnya kita tukar daripada pakaian biasa kepada pakaian haji. Pakaian haji ini pakaian yang di atas putih, di bawah putih, ini menggambarkan suatu suasana perpindahan. Di segi ruh kita mengingati pada mati, sebelum daripada kita mati, kita mengingati mati. Saya rasa aspek-aspek itu mesti ditekankan supaya sehingga kepada barangkali kalau ada penceramah-penceramah kita yang bijak, ya pandai, yang sedap dengar kataan yang itu semua sekali hujah, barangkali di waktu telah datangnya keinsafan, Datuk. Saya tidak masalah ekonomi, saya tidak sebut masalah lain, masalah dalam sekitar ihatatul haji bas fakat, la natajawaz ila ghairil haji. Tapi kita pilih daripada penceramah-penceramah yang kita rasa ada, bila dia bagi ceramah pada hari itu, kita tengok bagaimana hati para hujat kita ni terusik di waktu itu. Barangkali dia balik dengan suatu kesan yang begitu mendalam, dan ada suatu perubahan yang akan berlaku dalam kehidupan yang membawa kepada persekitaran juga akan berubah dengan berubah dia, insyaAllah. Bagaimana pandangan Datuk? Dari segi prinsipnya boleh diterima. Dari segi pelaksanaan itu memerlukan pendetailan. Maksudkan saya bukan saya takut sangat orang nak ceramah gila, tak apa. Tapi nanti kadang-kadang apabila semangat itu, kerana tak ada teks dan sebagainya, dia pergi ikut lain. Mukadimah tajuknya lain, sudah ikut lain. Jadi saya bimbang itu. Ruh haji, mulanya bukan main lagi dengan mukadimahnya baik, kemudian di tengahnya, keisinya, kemudian ekornya